Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah yang berbahagia. Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asal kita ini adalah dari saluran Google Meet Gemanuk Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Husniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanuk Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian kita, pengajian berkitab Musbahud Dujjah Syarah Safinah An-Najjah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Muka surat berapa kita? 49, betul? 30 kan Ustaz? Oh, 30. Kan? Betul tak? Oh, 30. Saya dah terlaju pula. Risau saya takut miss kelas. Kelas lain tu. Terlaju pula. Baik, 30. Okey. Alhamdulillah. Maknanya semua dalam keadaan segar lah ni. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah tajuk kita bermula dengan kalimah tanbih. Berkata Ustaz Muhadir, hukuman orang yang meninggalkan solat. Itu kita ambil sikit kat situ, tak apalah. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i untuk orang yang meninggalkan solat kerana malas. Meninggalkan solat kerana malas, tetapi dia masih beriktikad bahawa solat itu hukumnya wajib. Dia cakap hukumnya wajib, cuma dia malas, degil, tak nak solat. Maka dia itu dihukum bunuh secara had. Had maknanya hukuman hudud dan tidak dihukum sebagai kafir. Maknanya kalau dia mati kerana hukuman bunuh itu, matinya dalam Islam, dikuburkan di perkuburan orang Islam, boleh diwarisi hartanya oleh ahli waris yang beragama Islam, tak ada masalah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan kebanyakan juga ulama salaf dan khalaf. Jadi hati-hatilah, pesan ke anak kita, zuriat kita, cucu kita, tolong jaga solat. Sebab dari segi hukum asalnya, kalau tak solat kerana bermalas-malasan, hampir pula jelas untuk kita mengatakan hukum asalnya dihukum bunuh. Tapi bukan kita, yang boleh bunuh adalah khalifah pemerintah. Baik, sekarang kita masuk kepada faedah. Faedah ni apa?
10 makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang cinta kepada Allah tu maknanya dia buat apa? Kalau orang yang takut kepada Allah, maknanya dia takut meninggalkan perkara wajib, takut melakukan perkara haram. Maknanya takut kepada Allah. Jadi kalau takut kepada harimau, ia elak lari. Takut kepada tikus, ia mungkin lompat. Takut kepada orang tertentu, mungkin kita lari. Mengelak daripada berjumpa kerana takut. Takut dengan pencuri, mungkin pasang pagar ataupun kunci. Jadi takut kepada Allah bukan lari. Bukan pasang pagar, bukan kunci. Habis macam mana takut kepada Allah? Bila satu-satu orang tu dia rasa takut meninggalkan perkara wajib. Maknanya kalau tinggal semayang tu takut betul dia. Itu takut kepada Allah. Kalau minum arak tu takut betul dia. Dia memang takut. Itu maknanya takut kepada Allah. Bukan kepada arak tu, tapi kepada Allah. Jadi takut meninggalkan yang wajib, takut melakukan perkara yang haram. Takut dengan makna takwa, sama. Okey, sekarang cinta kepada Allah. Cinta kepada anak mungkin dengan cara kita cium dia ataupun peluk dia. Itu sayang kepada anak. Cinta kepada suami isteri ada cara dia. Cinta kepada masyarakat ada cara dia. Cinta kepada orang soleh macam ni makna dia. Tapi kalau cinta kepada Allah, apa makna dia? Ni dekat bawah ni dia ada cerita. 10-10 ni kalau ada pada kita, insya-Allah itu kira-kira kita ni mencintai Allah. Baik. Menurut sebahagian ulama, perhatikan tu, ada 10 makna cinta yang mesti ada pada diri seorang hamba. Pada saya kena ada, pada Hajah Jumini Sukarti pun kena ada, pada Hajah Hasanah Hashim kena ada, pada Hajah Zaini Ahmad kena ada, pada Hajah Siti Zubaidah pun kena ada juga. Semua kena ada. Nombor 1. Menurut sebahagian ulama ada 10 makna cinta yang mesti ada. Nombor 1, mencintai Allah dengan meyakini, dengan mempercayai bahawa Allah Ta'ala zat yang maha terpuji dalam semua perkara, termasuk sifat-sifatnya. Maknanya terpujilah. Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada keaiban, tak ada apa-apa yang namanya berbentuk kelemahan, kekurangan, tak ada. Siapa yang berkeyakinan macam tu, dia dah ada satu. Namanya mencintai Allah. Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, kita yakin Allah yang maha suci, dia maha sempurna, dia tidak menyamai dengan apa-apa ciri makhluknya, dia adalah tidak ada sesuatu yang lain menyerupai dirinya. Maka ketika itu kita dah cinta Allah. Nombor 1. Nombor 2, kita mencintai Allah dengan makna meyakini dan percaya bahawa Allah sentiasa memberikan kebaikan dan keutamaan kepada hamba-Nya. Senang cerita, prasangka baiklah. Senang cerita apa? Prasangka baik. Saya pernah bawa kereta dekat highway Pasir Gudang. Sinilah dekat Johor Bahru sini. Di antara Perling sampai Pasir Gudang. Tiba-tiba tayar pancit. Masa tayar kereta saya pancit, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Saya kena ajar diri saya yakin percaya bahawa Allah Ta'ala selalu berikan kebaikan. Kebaikan apa tayar pancit? Kita kan tak tahu. Yang kehadapan sekiranya keadaan kita itu, keadaan dia bukan tayar pancit. Tayar tak pancit, rupa-rupanya kat depan boleh berkemalangan dengan lori besar. Rupa-rupanya kita tak tahu kerana tayar pancit itu terhalang kita daripada kemalangan maut, contohnya. Maka Allah dah tentukan sejak azali kita tayar pancit dan tidak terkena kemalangan maut di hadapan. Mana kita tahu? Jadi tayar pancit tu kebaikan tak? Kebaikan. Kebaikan bila kita kita compare apa? Banding. Nak cakap banding tu. Bila kita banding situasi yang lebih buruk yang boleh saja terjadi. Jadi maknanya apa yang Allah beri kita tu kebaikan, itulah keutamaan kepada hamba-hambanya. Contoh. Nombor 3.
Mencintai Allah dengan meyakini percaya bahawa kebaikan dari Allah Ta'ala kepada hamba-Nya itu, kebaikan yang Allah bagi kat kita, ganjaran ke, pahala ke, balasan ke, apa saja, lebih besar, lebih agung, berbanding segala perbuatan ucapan pujian yang datang daripada hamba-Nya, hamba Allah yang lain. Tak kisahlah seberapa banyak pun. Maknanya ginilah, kalau kita buat sesuatu perkara, kalau kita ada buat sesuatu perkara yang mana kita ini perkara tersebut adalah perkara yang disukai oleh Allah, ganjarannya ada dari Allah, perbuatan itu Allah jamin akan beri kelebihan banyak. Tapi pada masa yang sama, perbuatan itu disukai oleh manusia. Kita buat ke tak buat? Jawapannya kita buat. Kenapa kita buat? Tak tahu lagi. Kita buat tu kerana Allah ke kerana manusia? Belum tahu lagi. Tapi kalau kita diuji pula, kita buat sesuatu yang Allah suka, ada ganjaran, ada pahala, tapi manusia tak berapa berkenan ataupun manusia beri feedback yang buruk, maka ketika itu kita diuji oleh Allah. Kita gembira ke kita berhenti? Kita dah buat-buat. Dulu ada satu kisah, satu orang nama dia Ahmad. Ahmad ini satu hari dipanggil oleh seseorang yang lebih tua dari dia. Ahmad, oh Ahmad, mari datang ke sini, sekali-sekala datanglah rumah saya. Kira-kira istilah dia, sekali-sekala kau datanglah rumah pakcik. Baik pakcik, nanti saya datang. Lalu Ahmad ni satu ketika dia pun datang. Bila dia datang, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik, apa khabar? Sihat? Kau ada apa datang ni? Itu kan pakcik kata ada, kalau singgah ada masa-masa lapang, singgahlah datang. Yelah itu, tapi sekarang ni aku tengah sibuk lah. Kau balik je lah dulu, nanti lain kali je datang. Oh ya ke? Okay, baik. Sekali masa yang kedua dia singgah lagi. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik apa khabar? Sihat? Pakcik sihat? Sehat. Engkau ada apa ni datang? Hari tu kan pakcik pesan supaya kalau ada lapang-lapang datang. Yelah, tapi bukan masa ni lah. Aku tengah sibuk. Lain kali je lah engkau datang. Tadi kata suruh datang. Kali ketiga pun sama juga. Setelah kali yang ketiga, pakcik ni tanya, Ahmad, engkau aku ni ngalau-ngalau engkau balik-balik apa semua, suruh balik, suruh bergerak, suruh maknanya nyah pergi kat sini. Engkau tak sakit hati ke? Kata dia tak. Yelah, aku dah jemput, ajak engkau datang. Tapi bila engkau datang, aku ngalau-ngalau engkau, aku buat alasan macam-macam. Kau tak sakit hati ke? Dia kata tak. Kenapa? Dia tanya Ahmad. Ahmad yang dimaksudkan ni Imam Ahmad. Imam Ahmad masa dia muda. Kenapa? Kata Imam Ahmad, kata dia, sebab saya ni menziarah pakcik tu bukan kerana pakcik suruh. Kerana ziarah tu perintah Allah. Jadi selama mana Allah suka, selama mana itu memang perintah Allah, ya kalau pakcik buat apa saja pun kepada saya tak ada masalah apa pun. Dia tak pernah fikir pun. Sebab dia fikir yang aku buat ni Allah redha atau tidak. Jadi cara dia berfikir tu menyebabkan kita, hati kita, kalau kita boleh macam tu lah, hati kita dengan manusia jadi senang kerana ketika kita sedang berhubungan dengan manusia, sebenarnya hati kita connectionnya, hubungannya dengan Allah. Jadi bila kita buat keputusan, kita buat tu kerana perintah Allah, selama mana Allah redha, kita okey aja. Manusia nak buat apa tu urusan dia. Urusan dia. Jadi kita pun sama juga. Tapi itu celaan. Yang lagi dahsyat ialah kalau pujian. Kita buat ni Allah suka, tapi pada masa yang sama manusia puji. Sekali kita terbuai dengan pujian manusia, kita buat lagi. Orang cakap baguslah awak, baguslah cara awak, baguslah pendekatan awak, baguslah awak punya gini, baguslah hasil kerja awak. Kita pun buat lagi. Tapi ketika itu kita diuji. Pujian, ganjaran, pemberian kurniaan dari Allah itu lebih besar yang kita nak ataupun pujian ucapan daripada manusia. Kalau cinta Allah, maka pujian atau celaan tak jadi masalah bagi kita. Kita buat semata-mata kerana. Jadi cinta Allah yang ketiga tu tengok. Cuba tengok lagi sekali. Mencintai Allah dengan meyakini, percaya bahawa kebaikan daripada Allah untuk hamba kita
itu adalah lebih besar, lebih agung daripada segala perbuatan, pujian, ucapan yang diberikan oleh mana-mana hamba, mana-mana manusia kepada kita, walau macam mana banyak apa sekalipun. Sama ada pujian atau celaan. Contohnya macam itulah. Boleh macam tu kita. Dalam keluarga, dalam adik-beradik, dalam berorganisasi, dalam berkawan, dalam berpersatuan. Kita akan menghadapi kritikan, kita akan menghadapi perlian, kita akan menghadapi tuduhan, kita akan menghadapi sindiran, kita akan menghadapi persepsi, kita akan menghadapi jangkaan orang pada kita. Tapi kita kena ingat balik semula. Persepsi orang kita tak boleh urus, pandangan orang kita tak boleh paksa, sangkaan orang kita tak boleh sekat, apa yang orang nak tu kita tak boleh dan tak perlu. Tak boleh bukan maknanya I don't care, whatever. Bukan gitu, itu sombong. Ada aku kisah, lepas tu buat muka sengit sikit, mata terjeling ke atas, lepas tu tersengit sikit jari. Lepas tu dia pun sebut, ada aku kisah. Bukan, itu namanya sombong. Kita bukan disuruh sombong. Tahu yang mata naik, mata terjeling ke atas, lepas tu tersengit sikit, jari lengkung sikit, ada gaya sikit, muka sengit, ada aku kisah. Saya tak pandai nak buat. Kalau saya buat, takut bergegar Google Meet ni. Dia dah jadi bergigil Meet. Jadi bukan suruh menyombong, tapi suruh fokus. Fokus kepada cinta Allah. Penting tu. Okey, baik. Oh, ada tambahan. Angkat bahu sikit. Lupalah angkat bahu sikit. Saya dah tak biasa buat. Baik. Seterusnya, nombor 4. Cinta Allah tu maknanya apa? Mencintai Allah dengan meyakini dan percaya bahawa segala tuntutan. Tuntutan tu maknanya apa? Tuntutan. Bismillah. Tuntutan tu maknanya apa? Perintah. Suruhan. Kita percaya bahawa segala tuntutan serta taklif. Taklif maknanya apa? Bebanan. Ni catat ni saya cerita. Taklif ni daripada perkataan kallafa. Sebab tu tiap-tiap malam bacalah akhir surah Baqarah tu. Dalam dia ada ayat la yukallifullah. Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Mukallaf. Namanya apa? Mukallaf. La yukallifullah. Kallafa. Jadi taklif tu maknanya bebanan. Hukum bebanan. Apa hukum bebanan? Ada 5. Apa hukum taklif? Ada 5. Hukum taklifi nama dia. Yang pertama wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga harus. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Tu nama dia hukum taklif. Hukum bebanan. Nak buat yang wajib, bebanan tu. Nak buat yang sunat, bebanan tu. Nak tinggalkan yang makruh, bebanan tu. Nak elakkan jauhkan yang haram, bebanan tu. Kenapa kita nak buat wajib, nak tinggal haram tu beban? Kenapa hukum dia namanya bebanan? Kerana kita ni ada hawa nafsu, sebab tu kita rasa beban. Ibadah yang kita buat ni dirasakan beban kerana adanya apa? Hawa nafsu. Semakin baik kita mengatasi hawa nafsu kita, semakin baik kita mendidik hawa nafsu, bebanan hukum itu akan menjadi ringan, kecil dan mudah. Jadi macam mana kita nak jadikan solat tu ringan? Hawa nafsu diselesaikan dulu. Macam mana kita nak jadikan zikir tu mudah? Hawa nafsu selesaikan dulu. Macam mana kita nak jadikan ibadah yang wajib kita tunaikan? Hawa nafsu kita kena kendalikan. Baik, kita tengok malaikat yang tidak ada hawa nafsu langsung. Kalau disuruh tasbih, nak pergi apa? agaknya terlupa nak tutup mikrofon agaknya. Iklan. Baik. Iklan, okey baik. Jadi cerita dia apa? Kenapa malaikat berterus-terusan ibadah tidak ada beban? Kerana dia tidak ada hawa nafsu. Contoh makhluk kedua nama dia iblis syaitan. Dikuasai nafsu,
dikuasai nafsu pada dirinya, akhirnya dia tu jadi makhluk yang apa? Yang ingkar, yang kufur, yang syirik. Manusia ada dua-dua. Ada akal, ada yang namanya hawa nafsu. Kita ni dah didik. Sebab tu kadang kita tengok orang yang makin tua kan, makin umur tua, lutut dia makin tak kuat tau. Badan tulang belakang makin tak kuat tau. Tapi bila semayang banyak, tahajud lebih senang dia bangun. Bila semayang tarawih, yang jenis yang macam tu yang sampai 20. Yang baca surah panjang-panjang, imam baca panjang-panjang, ya Allah, yang tua-tua tu yang bertahan. Adakah kerana tulang dia kuat? Bukan semata tulang, tapi kerana nafsu dia semakin melemah. Bila nafsu melemah seiring dengan iman, seiring dengan ilmu, seiring dengan umur, maka dia mampu ibadah dengan banyak. Bayangkan kalau satu orang yang lebih muda, tengah kuat, dapat mengendali nafsu dengan baik, maka ibadahnya luar biasa. Sebab tu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah nanti pada hari akhirat ialah antaranya semuanya pemuda-pemuda. Pemuda qalbuhu mu'allaqun bil masajid, pemuda yang hatinya tergantung banyak dengan masjid, pemuda yang boleh bangun malam fafadat ainah sehingga mengalir air matanya, pemuda yang apabila dia hampir berzina, diajak berzina dengan wanita, lalu dia menjawab inni akhafullah, saya ni takut kepada Allah. Kenapa disebut pemuda-pemuda? Adakah maknanya orang tua tak dapat? Cerita pemuda ni sebab orang muda ni dalam keadaan sangat mencabar kalau dia nak mendidik, mengatur, menyusun, mengadap hawa nafsu. Jadi bebanan. Jadi orang yang mencintai Allah, dia bermula juga, dia menjalani proses mendidik hawa nafsu supaya banyak perintah-perintah tuntutan Allah tu terasa mudah, terasa kecil, terasa senang. Ni nombor 4. Cuba tengok tu. Dari sekali tengok nombor 4. Mencintai Allah itu dengan makna meyakini, percaya bahawa segala tuntutan, segala perkara taklif, perintah dari Allah, semuanya adalah sesuatu yang kecil dan mudah. Macam itulah. Jadi kita berusahalah ke arah itu. Nombor 5. Mencintai Allah ialah dengan makna, ni semua makna mencintai Allah. Jadi kita nak kena ada 10-10. Nanti masing-masing tengok dia ada berapa. Kalau dia ada 7, okey. Kalau dia ada 10, mantap. Kalau dia ada 1, kena perbaiki. Sendiri jawab, sendiri perbaiki. Baik. Nombor 5. Mencintai Allah dengan adanya sentiasa memiliki rasa bimbang, rasa takut kalau-kalau Allah berpaling daripadanya. Dalam masa yang sama, hendaklah hamba ni sentiasa bimbang, takut-takut kalaulah hilangnya sesuatu yang menjadi sebab Allah berikan kemuliaan kepadanya, seperti hilangnya ma'rifah, hilangnya tauhid. Orang yang cinta kepada Allah, dia kena bimbang hilang sesuatu yang menyebabkan Allah, yang menjadi sebab Allah cinta kepada dia. Inilah senang cerita. Ini bahasa tinggi sangat, bahasa belit-belit sangat ni Ustaz. Ustaz kena tahu sekarang 5.40 petang. Bukan 8.40 pagi. Jadi tolonglah cakap tu biar dengan bahasa yang sesuai dengan kekopian kami, kengetehan kami dan juga kelempengan petang kami. InsyaAllah sama macam subuh juga Ustaz sekarang ni. Oh, sama macam subuh. Oh, baik. Jadi ceritanya apa? Apa perkara pada diri kita yang menjadi asbab cintanya Allah kepada kita? Paling basic, iman dan Islam. Jadi iman dan Islam, iman tu pasaknya tauhid. Islam tu pasaknya ialah praktikal kepada tuntutan agama. Jadi, orang yang beriman, orang yang cinta Allah, dia takut kalau dia hilang iman. Takut sangat hilang iman. Bila hilang iman, hilanglah kecintaan Allah kepada dia. Itu maknanya orang, kalaulah, orang kalau dia sayang pada satu orang, dia pakai barang yang orang tu bagi. Sebab kalau dia tak pakai, nanti orang tu merajuk, dia kehilangan orang tu. Ini contoh mudahlah. Tapi orang itu berhajat kepada dia. Ini Allah tak berhajat kepada kita. Cuma kita ni berhajat kepada kasih sayang Allah. Dan kita mencintai Allah, asbab daripada Allah mencintai kita ialah kerana ada iman. Jadi orang yang sayang kepada Allah, dia tak nak hilang iman. Dia tak nak hilang takwa dia. Jadi cara tak nak hilang iman macam mana?
Cara dia belajar. Orang yang kalau tak nak hilang duit, cara dia apa? Cara dia buka akaun. Cara dia pasang mangga. Cara dia ialah pasang pagar. Cara dia ialah peti besi. Cara dia tak nak hilang. Sayang sangat duit tu. Sebab dengan duit tu, dia nak guna pakai untuk hidup. Orang yang nak jaga iman, tak nak iman hilang, dia kena jaga. Tapi bukan pasang pagar, bukan pasang peti besi, bukan pasang mangga. Tapi dia kena ada kawalan daripada iman dia lari daripada dia. Tertanggal dari dia, tercabut daripada dia. Apa dia punya kunci dia supaya kita tak terbatal, tak terlanggar, tak terhilang iman? Namanya ilmu. Kita belajar ilmu apa percakapan yang menghilangkan iman. Apa perbuatan yang membatalkan iman. Apa iktikad dalam hati yang boleh menjejaskan iman. Sebab benda tu kalau hilang, Allah tak cinta kepada kita. Orang beriman, sayangnya kepada Allah, dia takut sangat benda tu hilang. Tu cerita dia nombor 5 ni. Cabaran tu. Maknanya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Mudah-mudahan sampai nombor 5 ni, kita dah mula temui dalam pengajian yang ada di Gema Nur Iman. Mudah-mudahan insyaAllah. Nombor 1 ada sikit cerita tentang zat Allah, kesempurnaan Allah apa semua. Nombor 2 ada sikit bahawa kita ni mesti letak prasangka baik kepada Allah. Apa terjadi sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita yang Allah tentukan. Nombor 3 ada sikit kita percaya bahawa apa yang ganjaran dari Allah itu lebih penting daripada pujian manusia. Sampai satu saat kalau tak ada pujian manusia pun kita buat. Sampai satu saat lagi dahsyat, orang caci maki kita pun buat. Okey, baik. Kalau kita hidup, kita belajar daripada hukum sosial, hukum masyarakat, maknanya kita akan buat baik pada A kalau A buat baik pada kita. Kalau A tak buat baik pada kita, kita pun tak perlu buat baik pada dia. Kalau A buat jahat kepada kita, mungkin saja kita akan buat jahat pada dia. Sebab jahat perlu dibalas dengan jahat. Atau kita cuma larikan diri daripada dia. Itu hukum yang kita nampak dari segi kemasyarakatan, hukum sosial, hukum pergaulan. Tapi berbeza kalau kita belajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ajarkan kepada kita ialah kalau ada A buat baik pada kita, kita buat baik pada dia. Tapi bukan kerana dia, kerana Allah. Hubungan kita dengan Allah. Zahirnya berhubungan dengan dia, balas baik. Tapi sebenarnya bukan kerana dia, kita buat kerana Allah. Baik, kalau betul kerana Allah, try. A buat tak tahu dengan kita. Kita buat baik tak pada dia? Kalau kita tak buat baik pada dia, kita pun buat bodoh, buat tak tahu, buat tak heran, buat tak kisah. Belum tentu yang kita tu mampu buat baik kerana Allah. Kalau kita buat baik kerana Allah, kita tak peduli. Dia tak buat baik apa-apa pada kita pun, sampai masa sesuai, kita tetap buat baik pada dia. Sebab urusan kita nampak zahir dengan dia, tapi hati kita berhubungan dengan Allah. Kita punya syok adalah dapat jalankan perintah Allah, bukan sebab dapat buat baik pada dia. Hakikatnya sebab kita rasa seronok. Ini orang yang macam ni, dia dah tenggelam dengan cintanya kepada Tuhannya. Jadi dia buat kerana Tuhan aku suka. Orang itu tak buat, itu urusan dia. Baik. Next stage, next level, orang A ni buat jahat pula pada dia. Maka dia tetap buat baik pada orang itu. Pedih hati nak buat baik pada orang yang jahat. Pedih hati kerana awak buat baik kepada orang yang buat jahat. Memang pedih hati. Tapi kalau awak buat baik kerana Tuhan yang perintah buat baik, maknanya kita jumpa orang baik, orang jahat, orang tak tahu, kita sedang berurusan dengan Tuhan yang sama yang memerintahkan kita buat baik. Tak mudah, tapi seumpama itulah orang yang cinta kepada Allah, cara mereka berbuat kebaikan. Sebab tu Rasulullah, malaikat sendiri offer nak hentak dengan gunung pun dia kata tidak, tak payah. Orang nak buatkan begini pun dia kata tak perlu. Sampai nak dibantu apa semua nak kenakan tak. Jadi cara dia adalah, dia tunjuk, dia sesimpel, hidup ni sesimpel, kita fokus kepada kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau orang tanyakan, macam mana satu orang kalau orang tertanya kan, macam mana kita nak datangkan perasaan kita cinta kepada Allah? Salah satu daripada cara kita nak didik dan uji diri kita lah. Kita cuba diri kita. Cuba kita buat baik pada orang yang buat baik pada kita. Kemudian kita buat baik pada orang yang tak buat apa-apa pada kita. Dan kita pergi level yang seterusnya, orang yang buat jahat pada kita pun kita boleh buat baik yang sama. Kalau yang sama, kenapa kita buat sama semua? Okey je sama. Sebab kita tahu
kita buat baik pada sesiapa pun, semuanya itu adalah perintah dari Allah. Allah yang sama. Tapi kalau kita masih ada perasaan lain-lain ataupun ada diskriminasi untuk buat baik, maka dekat situ kita kena tanya. Sejauh mana pihak lain boleh mempengaruhi keputusan kita nak buat baik. Kita kalau boleh tak nak ada pihak lain campur tangan dalam keputusan nak buat baik. Kita betul-betul nak buat keputusan nak buat baik ni solid semata-mata kerana Tuhan perintahkan. Kerana kecintaan kita yang amat dalam kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita fokus kat situ. Dia bukan jadi automatik sekaligus macam tu, memang bukanlah. Tapi sekurang-kurangnya kita faham apa yang kita nak buat ni. Ni contoh, yang buat baik ni contoh, salah satu contoh saja. Cuma kita fikirkan, sebenarnya aku buat baik. Sekiranya aku dah buat baik, lepas tu dia balas buruk pula. Macam mana hati kita? Ada orang merajuk. Ada orang kecil hati. Ada orang dendam. Ada orang mengatakan orang tu tak kenang budi. Urusan dendam, tak kenang budi, apa tu semua bukan urusan kita. Dan kita rugi masa, rugi perasaan ketika mana, rugi emosi ketika kita pilih untuk jadi begitu. Sepatutnya, sebaiknya kita cari jalan macam mana. Jadi, kenapa kecintaan kepada Allah tu penting? Sebab dia akan mempengaruhi pada semua tindakan kita pada setiap masa. Kerana kita berurusan dengan makhluk juga. Okey, nombor 6. Kita tengok sebelah. Mencintai Allah juga dengan melihat semua keadaan, semua keinginan, semua harapan, serta apa sahaja sudah pasti memerlukan pertolongan Allah dan tidak terlepas daripadanya. Kita tahu bahawa harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, kemahuan kita, hasrat kita, hajat kita, semuanya dapat dicapai dengan pertolongan daripada siapa? Dari Allah. Itu maknanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting tu. Nombor 7. Mencintai Allah dengan mengingati Allah sebaik mungkin dan semampu mungkin. Banyakkan zikrullah. Banyakkan apa? Zikrullah. Banyakkan menyebut Allah. Basahi lidahmu dengan zikrullah. Dulu ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah minta sesuatu. Rasulullah pesan kepada dia, basahi lidahmu dengan basahi lidahmu dengan zikrullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah banyak sangat sebut nama makhluk tiap-tiap hari. Kita belum dapat satu keadaan di mana kita merasa lazat banyak menyebut nama Allah. Perkara ini dia perlu dilatih, disuruh, digesa, dicuba. Cuba. Cara mencuba ialah berlatih dengan bilangan tertentu dengan menyuruh diri untuk berdisiplin dengan bilangan itu secara konsisten. Satu hari 50 kali sebut ni. Nanti dah biasa 50, satu hari 100 kali sebut kalimah-kalimah ni, memuji Allah. Kemudian naik pula kepada 200. Cuba dulu sampai terasa ringan dan rasa tidak dapat meninggalkannya. Terus saja. Jadi lama-lama nanti kita dapat zikrullah. Kena buat. Nombor 8. Mencintai Allah dengan memiliki keinginan untuk menegakkan kewajipan serta berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui sunnah Nabi SAW semampu mungkin. Menegakkan semua kewajipan. Ada orang bila dia tinggal dulu solat, dia sungguh-sungguh qada. Ada orang dulu dia banyak tinggalkan puasa, dia sungguh-sungguh gantikan. Fidyah betul-betul dia kira. Ada orang dulu dia zakat dia banyak abaikan, betul-betul dia nak cari jalan. Macam mana saya nak dapatkan kiraan betul apa yang tak kisah dia nak dia. Orang yang macam tu nombor 8. Dia memiliki keinginan untuk menegakkan setiap kewajipan. Apa yang patut dia buat pada mak dia, dia nak selesaikan semua. Apa yang patut dia pesan kepada anak dia, dia nak selesaikan semua. Apa yang patut dia berikan kepada jiran-jiran dia, kaum kerabat dia, dia nak selesaikan sebaik mungkin. Jadi kenapa dia sangat datang gairah kewajipan? Saya tak cerita sunat-sunat. Puasa sunat, semayang sunat tak. Saya fokus kepada wajib. Maknanya orang yang macam tu, itulah cara dia mencintai Allah. Itulah cara dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku sesuatu yang lebih aku sukai mimma aftaradtuhu alaih, berbanding dengan apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Maksud ringkas dia,
Dalam banyak-banyak perkara orang mendekatkan diri, paling yang Allah suka ialah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah sendiri wajibkan. Yang Allah sendiri wajibkan itulah yang paling Allah sukai. Jadi maknanya kita dalam nak beramal soleh, susun prioriti dan keutamaan. Yang kita nak elakkan, kita bergairah, bersemangat, passion kita tinggi pada perkara sunat, tapi kita terheret kepada meninggalkan, mengabaikan yang wajib. Yang itu yang jangan. Sebab itu memang CP-CP dalam bab gangguan daripada, pengaruh daripada yang namanya syaitan itu. Pengaruh daripada syaitan. Kemudian nombor 9, mencintai Allah dengan merasa bahagia ketika ada orang yang memberi pujian, bertakarrub dan berjihad di jalan Allah, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan, sama ada dengan dirinya, hartanya atau keturunannya, ataupun menggunakan peranan keturunan. Nombor 10, mencintai Allah dengan cara menolong orang untuk berzikir dan menolong orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa orang soleh, santuni, jumpa orang baik-baik, bantu, jumpa orang yang banyak amal ibadahnya, kita santuni, kita layani dengan baik. Itu tanda-tanda kita mencintai Allah. Memang kita zahirnya nampak mencintai dia, tapi kita mencintai dia kan dengan sebab dia tu orangnya banyak berzikir kepada Allah. Kerana orang tu banyak mengingati Allah. Sebahagian ulama tasawuf kata apa? Dia kata kita ni hormat dengan orang-orang soleh terdahulu, hormat dengan orang-orang alim terdahulu, kerana mereka itu banyak korbankan keinginan diri untuk digunakan tenaga yang ada, masa yang ada digunakan untuk keinginan agama. Keinginan agama tu maknanya tuntutan agama. Contohnya ginilah, bahasa mudah lah. Ini bahasa tinggi, bukan tinggi, bahasa lapis-lapis ni. Kadang-kadang teringat pula kuih lapis petang-petang ni. Gini. Kita nak beli rumah. Kita nak beli rumah yang 5 bilik. Kita nak beli rumah yang 5 bilik. Kita nak beli rumah 5 bilik. Soalan saya, kalau kita beli rumah yang 5 bilik tu, itu keinginan kita ke keinginan agama? Itu keinginan kita kan? Keinginan kita. Kalau kita nak beli kereta, kita nak beli kereta tu keinginan kita ke keinginan agama? Kan keinginan kita kan? Kemudian kita kerja lagi, kita nak berjalan, melancong. Keinginan kita, keinginan agama. Kan keinginan tu maknanya kemahuan, kehendak. Kan keinginan kita kan? Dan kita sepanjang hidup, kita banyak gunakan keinginan kita. Dan kita bergerak tu atas keinginan kita, kemahuan kita. Tapi kan sebahagian orang soleh tu, mereka bukan tak ingin dengan dunia, tapi mereka korbankan. Jadi setiap hari, percakapan mereka, perbuatan mereka, usaha mereka, kerja mereka adalah cuba hilangkan keinginan diri untuk diketengahkan keinginan agama. Maknanya kehendak agama. Contohnya, mereka tu ingin kalau boleh, dia pun nak juga kalau dari segi keduniaan, tapi mereka tu kan korban kan sebahagiannya. Mereka bukan orang tak pandai. Orang alim ni kebanyakannya orang bijak-bijak. Otaknya tajam. Tapi dia korbankan. Contoh, dalam dia pandai dengan kebijaksanaannya, tapi dia gunakan untuk menghafal hukum hakam agama. Contohnya dia faham tentang bab solat. Lalu dia terangkan kepada orang, awak semua gini, solat kita mesti begini, solat kita mesti begini. Kalau kita zakat kita mesti begini, buat begini. Agama menyuruh kita kalau zakat kita mesti begini. Kalau kita punya adab kita mesti begini. Itu kan keinginan agama kan? Jadi masa yang dia ada, tenaga yang dia ada, kepandaian yang dia ada, kalaulah dia guna untuk kehendak diri dia, mungkin saja dia dah boleh jadi orang kaya. Atau jadi orang berpendapatan besar. Atau orang yang mungkin senang lenang. Tapi oleh kerana dia korbankan keinginan diri, tenaga yang ada, dia guna juga. Tapi pada masa bersama, dia lebih menerangkan kepada orang tentang keinginan-keinginan agama. Agama nakkan kalau semayang kita gini. Agama nakkan kalau akhlak dengan mak bapak gini. Kan bukan keinginan dia kan? Keinginan agama. Cuma dia terangkan saja. Orang buat, orang dapat faedah. Orang tak buat, dia pun tetap berkorbankan masa dia begitu. Jadi
kata sebahagian ahli tasawuf tu, begitulah kemuliaan orang-orang ulama-ulama orang soleh terdahulu. Mereka tu membelakangkan keinginan-keinginan mereka, mendahulukan keinginan agama, bukan kerana mereka tak ada keinginan, tapi kerana mereka melihat bahawa kalau tidak diterangkan keinginan agama, nanti keinginan pribadi merosakkan manusia. Sedangkan manusia tu dia lupa. Dulu masa kita lahir dulu kan bukan kehendak kita kan? Bukan kehendak kita kan? Ke kat sini ada yang sebelum lahir dia dah plan dah. Nak lahir tahun bila, dapat. Dia lahir tahun bila. Tak ada kan? Dan kita tak ada request kan, kita nak mak orang Korea, mudah-mudahan bapa orang Jerman. Atau kita nak nenek orang Turki, dapat Turki campur dengan Parsi, jadilah. Memang jadi kucing Parsi. Bila tak dapat daripada keturunan Parsi, akhirnya kucing yang dikira sebagai kucing Parsi. Jadi ceritanya apa? Ceritanya ialah masa kita lahir, kan bukan kehendak kita kan? Okey, baik. Nanti kita meninggal dunia, kita mati, tak lama lagi. Itu kehendak kita ke bukan? Bukan kehendak kita kan? Buktinya ramai orang cuba nak mati, tetapi tak mati. Dan ramai orang juga yang tak nak mati tapi mati. Sebab memang bukan kehendak kita. Awal kita ada dekat dunia ditunjuk bukan kehendak kita. Di akhir juga kita diberitahu bukan kehendak kita. Dan kita tak diberikan pilihan untuk mati bila. Tapi manusia ni dia selalu sombong di tengah-tengahnya. Ketika masa dia mula awal kecil, dia serah. Mak dia siapa, bapak dia siapa, makan apa, semua dia serah. Tapi bila dia dah mula ada akal, bila dia dah mula ada hawa nafsu, maka ketika itu umur dia balik, sombong datang. Awal-awal namanya usia remaja. Dia nak ni, nak tu, nak ni, apa semua. Sebab tu datang utusan Allah. Mengajarkan kepada kita, jangan sangat kita kena faham. Sebenarnya keseluruhan hidup kita ni kehendak Allah. Jadi kita kena tunduk, belajar bagaimana nak tunduk dengan kehendak Allah. Sebab dekat engkau tu ada nafsu. Engkau dulu masa lahir bukan kehendak engkau. Engkau besok mati pun bukan kehendak engkau. Cuma tengah-tengah ni bila nafsu engkau bertumbuh, ketika nafsu dah mula mengganas, ketika nafsu membesar dan menjadi belia, ketika itu engkau lupa daratan. Kau fikir nak beli rumah lah, kau fikir nak besar kereta lah, kau fikir nak duit banyak lah, semua kau fikir kehendak engkau saja. Dan kau paksakan Allah untuk menuruti kehendak engkau. Cara engkau paksa ialah, kalau tidak dikabulkan, engkau rasa sedih. Di kalangan ahli tasawuf, sedih itu dikira sebagai macam nak menyuruh-nyuruh Allah. Patutnya kalau orang, dia tahu yang sebenarnya semua bukan kehendak dia, apa saja dibagi, okey saja saya terima. Kalau dari segi tasawuf lah. Tapi kalau dari segi fiqahnya, dari segi syariahnya, dia sedih dengan benda yang buruk berlaku dalam hidup, tidaklah menyebabkan dia itu dikategorikan sebagai sombong. Tapi di kalangan ahli tasawuf, kita sedih dengan pemberian Allah. Tiba-tiba berlaku yang tidak kita ingini. Tapi itu keinginan siapa tu? Berlaku sesuatu bukan keinginan kita. Okey, sekarang keinginan siapa tu? Yang berlaku tu keinginan siapa? Kan keinginan Allah kan? Kehendak Allah kan? Macam mana seorang hamba yang dia tidak betul-betul menjiwai jiwa seorang hamba sampai dia boleh menangisi sesuatu yang sebenarnya berlaku adalah dengan kehendak bukan tuannya, tapi Tuhannya. Sebab itu sebahagian ahli tasawuf tu, ahli sufi tu, menangis dengan sesuatu yang tak sesuai dengan kehendak hati mereka. Mereka rasa itu adalah penghinaan kepada diri mereka sendiri. Kenapa aku menangis dengan kehendak Allah? Sepatutnya aku menangis dengan dosa aku. Yang itu aku nangis. Tapi kalau aku minta, aku ingin sesuatu tak tercapai, yang tak tercapai itu kehendak Allah, aku terima. Apa pun keadaan dia, aku terima. Itu kan cara fikir orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah kan terima apa saja dan mesti berbeza dengan cara dia mencintai mana-mana makhluk selain daripada Allah. Jadi bukanlah mudah, tapi sesuatu yang kena kita fikirkan. Selama ni tangisan kita kerana apa? Tangisan kita banyak mana?
Dan macam mana kita nak susun redha kepada Allah? Saya cakap ni bukan bermakna saya orang yang telah mempraktikkan keseluruhannya tau. Bukan tau. Tapi saya cuma berkongsi sebahagian apa yang saya pelajari dan saya ketahui. Saya juga dalam proses untuk mendidik hati saya. Supaya apa saja yang berlaku dalam hidup saya redha dan terima. InsyaAllah saya redha dan terima. Dan saya kena belajar untuk menerima ujian yang lebih berat lagi di masa hadapan dan mungkin saja Allah akan uji saya. Cuma akhir surah Baqarah tu yang penting tadi. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami, ke atas kami, sesuatu yang tidak mampu kami memikulnya. Yang itu kita tak nak lah. Tak mampu memikul tu, tak mampu memikul sebagai seorang hamba. Saya nak pujuk hati saya supaya kalau apa berlaku, seburuk macam mana pun berlaku, mudah-mudahan saya tak ada rasa protes, tak ada rasa kenapa begini, kenapa begitu, ya Allah kenapa engkau buat aku begini, supaya benda-benda tu kau boleh tak nak ada. Kalau boleh tak nak ada, ya Allah engkau jadikan gitu, itu kehendak engkau ya Allah. Kita dah usaha sekali jadinya macam ni, ya Allah aku dah berusaha kerana aku ada kehendak aku untuk jadi begini. Tapi rupa-rupanya kehendak engkau yang jadinya begitu. Aku redha ya Allah. Tapi aku menangisi kesilapan aku sebab aku tak dapat buat sebaik mungkin. Sudah, next, move. Gerak, lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni kita buat apa? Macam itulah. Kerja hamba ni yang banyak bekerja dalam hati tau. Macam mana kita berfikir. Dan semua tu memang memerlukan kepada ilmu. Baik. Kemudian di bawahnya ada tajuk apa? Kata pengarang, tidak ada alasan meninggalkan solat. Solat ni special tau. Apa specialnya solat? Solat ni special. Solat ni special. Antara specialnya solat ialah solat wajib maksud saya. Solat yang 5 waktu tu Antara specialnya ialah dia itu, solat tu, kalau seseorang itu dalam keadaan yang ada najis pun, dia tetap juga perlu melaksanakan solat. Contohnya, satu orang tu baju seluar dia ada najis. Dan dia tak dapat pakai pakaian yang lain selain daripada seluar yang dia ada. Tak ada kain, tak ada daun, tak ada sarung, tak ada apalah. Dan dia perlu pakai seluar tu. Tapi seluar tu najis. Dan zuhur sudah berada di hujung waktu. Maka oleh kerana besarnya anugerah dan kewajipan solat tu, sampai walaupun dia tak cukup syarat sah solat pun, tetap juga solat dia perlu dirikan. Dengan catatan lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Dan solat sunat tidak mempunyai kekuatan yang seumpama itu. Sebab tu kalau orang yang berada dalam keadaan macam tu, dia tak boleh solat sunat. Dia yang hanya boleh solat wajib. Kerana solat wajib punya darjat tu, sampai bila ada halangan pun, dia tetap juga kena melaksanakannya pada waktunya. Hanya saja nanti dia dituntut untuk i'adah, ulang semula apabila ada syarat sah solat yang ada padanya, iaitu dia ada pakaian yang bersih. Namanya i'adah. Dia solat ni ada tunai. Tunai maknanya buat dalam waktunya dan cukup syarat-syaratnya. Tunai. Yang kedua nama dia i'adah. I'adah tu maknanya dia buat dalam waktunya tapi tak cukup syarat. Mungkin dia tak boleh berdiri padahal sihat. Mungkin dia tu tak ada wuduk kerana air memang tak ada. Tanah pun tak ada. Debu pun tak ada. Apa pun tak ada. Jadi dia tetap kena solat. Dan kemudian nanti bila dia ada air nanti, dia i'adah. Kenapa nama dia i'adah? Sebab dia tetap juga menunaikan dalam waktunya tapi tak cukup syarat sah solat. I'adah. Kalau yang ketiga nama dia qada. Qada maknanya pada waktunya dia tak buat. Kemudian nanti di luar waktunya baru dia buat. Itu nama dia qada. Jadi senang cerita bila nak cerita besarnya solat tu, sampai tak cukup syarat tu pun tetap juga kena laksanakan. Tapi berbeza dengan solat sunat. Baik, kita tengok di bawah. Tidak ada alasan meninggalkan solat. Orang yang diikat. Siapa kena colik. Ataupun kena tangkap masuk penjara bawah tanah. Contoh. Atau kena ditangkap dalam sebagai tawanan kepada orang-orang kafir dalam perang fi sabilillah. Contohnya, na'udzubillah. Jadi,
tetap wajib mendirikan solat sekadar yang mampu dalam keadaan diikat atau dibelenggu itu. Maknanya solat dia tanpa pergerakan lah. Ada bacaan sajalah. Kalau mulut tak kena tutup lah. Kalau mulut dah kena selotip, cerita lain lah. Setelah dibuka ikatan nanti, dia wajib mengulangi semula solat yang dilakukan dalam keadaan diikat tadi, kerana ia termasuk dalam solat yang namanya solat lihurmatil waqti. Lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Tapi bukan solat hormat waktu. Solatnya zuhur. Tapi solat zuhur 4 rakaat lihurmatil waqti, untuk hormat waktu. Contohlah. Ada satu orang baik, tiba-tiba kena colek. Bila kena colek, kena ikat. Masa dia kena ikat tu, dia masuk dalam lori. Lori tu perjalanan dari Johor Bahru sampai ke KL. Bila dia tahu orang tu nak pergi musafir, perbualan di antara perompak dengan perompak, dia dapat maklumat nak bergerak ke KL. Lalu dia tahu benda tu 2 marhalah. Jadi untuk dia boleh jamak dan kasar. Macam mana dia nak solat? Dia tak boleh wuduk, tangan dah ikat. Macam mana nak ngadap kiblat? Seluar dia dah najis. Masa dia kena rompak tu bergaduh terkencing-kencing. Contoh saja, contoh. Ini bukan berita harian, ini bukan utusan Malaysia, ini bukan harian Metro. Tapi contoh. Maka dia yang dalam keadaan begitu tetap mesti menjaga hubungan dengan Allah dengan anugerah besar yang namanya solat, sekalipun dia tak ada cukup syarat-syarat sah, dia menjalankan solat. Jadi dia pun solat lah dalam keadaan kalau mulut tertutup, jawapan dia, bacaan dia dalam hati lah. Tanpa pergerakan, tanpa yang namanya ucapan. Tapi sah. Cuma dia kena i'adah nanti. Bila dia dah sihat, bila dah terlepas, bila polis dapat selamatkan dia, maka ketika itu nanti bolehlah dia, ataupun dia dah sampai kat tempat perompak tu lepaskan dia dalam satu kurungan yang mana dia boleh bergerak dan dia boleh dapatkan air sebagai contoh, maka dia solatlah. Tapi mudah-mudahan janganlah kita sampai macam tu. Ini nak ceritanya besarnya anugerah solat. Kemudian tanbih bawah tu. Ancaman meninggalkan solat. Orang yang sakit, termasuk yang tenat sekalipun, tidak boleh meninggalkan solat. Bayangkan. Sebenarnya bantulah kalau kita jumpa ada orang yang sakit, yang tenat dan sebagainya, selagi mana dia tidak hilang akal, selagi mana dia tu tidak gila, selagi mana dia tu tidak pitam, pengsan ataupun hilang akal lah, hilang sedar, maka jawapannya dia tetap kena solat. Solat ni dia punya besar dia, sampai tak cukup syarat pun kena buat juga. Sampai musafir pun kena buat juga. Sampai terlantar pun kena pakai hati juga. Solat dia. Kalau zakat ada excuse lagi. Siapa yang tak nak bayar zakat, silakan miskin. Jangan cuba-cuba jadi kaya. Sebelum cukup 1 tahun, bagi semua harta kat orang. Pastikan dia bawah nisab. Siapa yang tak nak bayar, siapa yang tak nak puasa Ramadan, ada cara dia. Nanti pandailah dia musafir ke apa benda ke cara dia. Bukan maknanya tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, maksud dia. Dia musafir sepanjang Ramadan. Lepas tu dah balik Ramadan, dah habis Ramadan dah raya, baru dia balik Malaysia. Sepanjang tu dia musafir. Ada 5 hari pergi Jepun, lepas tu terbang ke Moskow, last sekali dia nak pergi Washington. Dan dia raya kat sana 4 hari, lepas tu dia balik Malaysia. Rupanya sepanjang dia bergerak tu, ke Washington tu selama sebulan lebih perjalanan dia, rupanya dia tak puasa. Contoh aja. Lepas tu balik Malaysia, Syawal dia qada 5 hari, lepas tu dia qada ni, contoh saja. Tapi nak ceritanya tu, kalau solat, tak. Dia musafir, dia apa, dia begini-begini tak. Sebab tu dia punya hukuman dia agak berat. Baik, orang yang sakit, dia mesti solat mengikut kemampuannya pada ketika itu. Kita doa mudah-mudahan Allah permudahkan kita solat pada setiap keadaan. Kita tengah sihat senang tau, tapi kalau kita tengah sakit, kita tak tahu ujian dia macam mana. Kita tengah sihat ni, terus terang saya kata kita tak susah untuk melaksanakan solat. Tapi bila kita diuji dengan sakit, belum tentu kita seringan itu hati kita untuk mendirikan solat. Masa kita sihat, kita akan cakap, betul penting kita melaksanakan solat, penting jaga solat, betul, tak ada salah. Tapi yang ujian sebenar bila kita rasa ada halangan besar masa kita nak solat. Masa tu teruji betul. Masa tu sangat teruji. Masa kita demam berat, masa kita sakit berat, masa kita apa, masa tu teruji. Baik, kita tengok sikit muka surat 32. Seseorang yang meninggalkan solat dengan mengingkari kewajipannya atau dia menghalalkan meninggalkan solat. Kata dia meninggalkan solat tu halal, boleh. Maka adalah hukum dia kafir, terkeluar daripada agama Islam. Dengan kufur i'tiqad, kufur secara i'tiqad, pegangan dalam hati yang nyata.
dengan ittifaq ulama. Maknanya ulama sepakat. Siapa kata zuhur tu tak wajib, kafir. Siapa kata asar tu sebenarnya tak wajib, kafir. Atau dia kata boleh saja tinggalkan zuhur, tinggalkan asar, tinggalkan maghrib tu boleh saja, tak masalah. Ketika itu dia murtad. Jika meninggalkannya, dia tak solat, tetapi dia tidak mengingkari kewajipannya. Maknanya dia tahu solat tu wajib. Dia akui wajib, cuma dia yang tak buat. Mungkin kerana malas, mungkin kerana degil, mungkin kerana nakal. Tidak kafir, tetapi dia berdosa besar dan dia telah melakukan maksiat yang amat besar. Ustaz, Ya, saya. Ustaz nak tanya sikit. Tadi yang masa kalau dia sakit, bukan sakit, yang dia buat menghormati waktu, solat menghormati waktu, wajib mengulangi semula. Dia tak perlu niat qada kan Ustaz kan? Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat i'adatan. Oh, i'adatan. Okey, baik Ustaz. I'adatan maknanya i'adah. I'adah, okey. Mengulang. Kalau dia adaan boleh tunai. Kalau tak sebut adaan pun tak apa sebab dia buat dalam waktunya kalau sempurna. Kalau qadaan tak perlu sebut qadaan pun tak apa sebab dia buat di luar waktu memang namanya qadaan. Kalau dia datang kat kenduri basuh tangan namanya qadaan. Jadi contohnya katakan dia jamak macam Ustaz cakap tadi menghormati waktu zuhur dengan asar. Jadi bila dia dah terlepas tadi yang kena ikat tu, dia buat solat sempurna untuk zuhur dan asar 4 rakaat lah. Sebab dia dah tak, dia sampai ke tempat tu yang sudah tidak musafir lagi. Jadi dia kena buat dalam waktu zuhur juga dan waktu asar juga atau mana-mana waktu? Tak kisah mana-mana waktu. Dan dia tak berdosa kalau menangguhkan sebab dia bukan qada. Bukan qada dengan sebab jahat, dengan sebab degil, dengan sebab malas. Tapi dia tu dah solat, cuma dia tak cukup dan bila sampai cukup, dia boleh buat. Jadi dia niat. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, nak tanya juga Ustaz. Kalau semayang sunat hormat waktu tu kita buat semayang macam biasa tapi kita ambil semayang juga. Kita tak perlu. Semaksimum yang ada perlu. Okey, air ada tak? Air botol je lah. Okey, air botol cukup. Air botol sebenarnya wuduk 650 gram saja cukup. Yang kita wuduk tu sebenarnya terlebih. Ini botol kecil aja. Botol kecil boleh cukup. Basuh muka sekali. Kita macam biasa lah 4 rakaat. Kalau macam zuhur 4 rakaat tu kita semayang niat 4 rakaat lah. 4 rakaat, betul? Macam tu. Kita buat macam biasa tapi kita duduk lah. Kenapa duduk? Sebab kita dalam kereta. Dalam kereta. Baik. Okey. Masa tu terperangkap dalam kereta. Terperangkap. Okey, kalau ada wuduk kita, kalau ada air kita boleh wuduk, tak dapat menghadap kiblat, tak dapat berdiri kerana kita terperangkap kerana ada keuzuran, orang ugut, orang apa na'udzubillah. Dan lepas tu nanti kita i'adah. Lepas tu kita buat semula. Ustaz lagi saya nak tanya. Masa arwah suami saya sakit ke hospital, dia nak solat tapi dia pakai pampers ada tahi. Kita orang tak ada ambilkan dia air semayang tu. Macam mana tu? Boleh ke? Kalau ada orang yang boleh membantu, maka ketika itu pesakit wajib meminta tolong kepada orang yang ada yang boleh tolong. Dia wajib minta tolong. Minta tolong istinjakan dan minta tolong wudukkan. Dan kalau dia berkemampuan upah bayar, dia perlu bayar. Tapi sekiranya tak ada, maka bagi dia ketika itu hormat waktu lah. Apa yang ada ke atas diri dia yang dia ada, dia solat juga. Dia masa tu macam antara sedar dengan tidak. Dia kata dia nak solat, Tak kira lah bila masa dia jumpa orang dia kata nak solat. Lepas tu nurse tu cakap belum sampai waktu pakcik. Nak solat juga. Lepas tu nurse cakap pakcik dah solat tadi. Dia tu. Jumpa je orang nak solat. Sebab dia memang macam kita orang pernah ajar dia. Kita orang pernah ajar dia. Sampai solat tu dia tidur. Mendengkur. Oh kisahnya. Itu kena. Sebab dia masuk ward tu kan. Dia pakai pampers. Lah masa dia lepas operation tu dia cakap kita orang ajar dia kan nak ambilkan air semayang. Kita pakai itu je lah air sikit-sikit je kan. Kita orang baca lah anak saya ajar. Usalli ajar dia kan. Lepas tu dia berdengkur. Lepas tu dia berdengkur tidur. Kisahnya. Dia macam separuh sedar. Lepas tu dia dah tukar ward biasa. Masa tu ICU. Lepas tu dia tukar ward biasa. Kita orang pun tak boleh nak ambilkan semayang. Dia nak semayang kan. Sebab dia najis.
ada najis air kencing kan. Sebab kita tak boleh nak buat, selalunya nurse yang akan buat, katakan. Baik. Baik. Kita orang pun tak tahu nak buat macam mana. Masa itulah. Tapi pernah kita orang buat, kita ambilkan air semayang, lepas tu dia berkeruh. Kita ajar lah kan. Okeylah masa tu dia ingat. Lepas tu tak tahulah lepas tu. Lepas tu dia berkeruh. Kita orang tak tahu nak buat apa. Baik. Itu terserah kepada dia sebab dia tahu sama ada diri dia sedar ke tak sedar pada ketika itu. Kalau ada tempoh yang dia sedar, dia laksanakan solat tu apa adanya. Kalau ada tempoh tu dia dah memang tak sedar, hilang ingatan, walaupun dia cakap nak solat tapi mungkin dia dalam keadaan ingatan, maka ketika itu kalau dia solat pun okey saja, kalau dia tak solat pun dah tak mengapa. Dan kalau dia solat, lepas tu tengah-tengah solat dia boleh tidur pula ataupun dia boleh tiba-tiba bercakap berubah pun tak mengapa lah, sebab dia dah hilang daripada kesedaran tu. Namun macam mana pun kita kan tak dapat, saya secara peribadi tak tahu skala kesedaran. Saya dulu pernah tanya sepupu saya, dia kata dia ada cara, doktor ada cara untuk mengukur tahap kesedaran pesakit tu. Yang itu saya cadangkan lebih tanya kepada doktor yang kat tempat tu, dia lebih tahulah tahap kesedaran kesedaran satu-satu jenis manusia, orang pesakit tu tentang kesedaran akal dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita sampai di sini dulu kerana saya ada urusan sikit. Anak saya warded, isteri saya pun kat hospital. Jadi saya ada urusan sikit petang ni nak diuruskan. Dan mohon doa semua, mudah-mudahan anak saya Sumayah malam tadi masuk ke pukul 1 tu dia kena sawan, lepas tu pagi. Jadi pukul 1.30 tu saya dah bergerak ke hospital. Dia kena sawan tu pukul 12 suku lah gitu lah. Jadi dia agak berat sikit sampai pukul 1 suku tu dah okey, 1.30 tu masih panas. Jadi saya bawa masuk hospital, pukul 3.30 dah ambil darah apa semua, pukul 4 dah pindah ward. Jadi dalam pukul 4.30, 5 gitu saya pun baliklah pulang. Jadi mohon doa semualah, mudah-mudahan sihat. Jadi petang ni saya ada nak hantar barang sikit apa semua, biasalah. Sebab anak-anak yang lain semua saya urusan. Dan ada kemungkinan besar esok pagi saya mohon maaf tak dapat live sama. Sebab isteri saya tadi kata belum boleh keluar lagi. Jadi anak-anak saya yang 4 orang ni semua ada dengan saya. Jadi pengurusan sekolah. Jadi saya rasa memang esok pagi saya tak dapat live bersamalah. Mohon maaf. Jadi doa semua mudah-mudahan anak saya tu dapat lebih baik lah. Tadi dah x-ray apa semua, cuma belum dapat kebenaran doktor untuk dia keluar. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan Misbahul Duja Syarah Sunnah An-Najah. Bab hukum orang yang meninggal solat kerana malas tapi masih beriktikad solat itu wajib lah. Boleh dihukum bunuh secara had dan tidak dihukum kafir. Dan 10 makna cinta kepada Allah seperti yang syarahkan Ustaz. Moga Allah membuka minda kita dan memberi kefahaman terhadap ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Moga semua di dalam majlis ini, di dalam redha dan rahmat Allah, moga kita semua ditulis malaikat sebagai pahala kebaikan untuk disembahkan kepada Allah. Moga semua jemaah termasuk dalam 10 mencintai Allah. Apa saja yang berlaku kebaikan dan keburukan adalah kehendak Allah. Terimalah dengan redha. Wallahu a'lam bissawab. Moga anak Ustaz Sumayah segera sembuh dan Ustaz boleh kembali berdakwah. InsyaAllah. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada ilmu yang telah disampaikan. Semoga terima kasih juga kepada semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf kerana ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup sesuai kafarah dan soal as. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah maghrib nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Terima kasih semua. Amin. Sama-sama. Terima kasih.